Okey, kita bawakan pakarnya Profesor Madya Dr. Yusof Saari, pakar ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Prof, turun dan naik sejak tahun lepas lagi KDNK kita disebabkan oleh buka dan tutup ekonomi itu. Untuk suku pertama, berapa angka yang boleh kita jangkakan? Baik, terima kasih Najib dan Haris ya. Kalau kita lihat pada perkembangan semasa dengan mengambil kira kedudukan ekonomi pada suku keempat pada 2021 yang lepas dan juga pada suku pertama 2021, Haris tadi tunjuk gambar tadi tunjuk figure tadi menunjukkan pada kuartal 1 2021 kita mencatat pertumbuhan negatif 0.5. Jadi kita tahu bahawa 2021 keadaan ekonomi lebih teruk berbanding dengan 2022 ni pada suku pertama. Jadi saya jangkakan tidak mustahil KDNK pada suku suku pertama 2022 ini boleh melepasi 2.0% ya, positif. Tetapi juga saya nak ambil kesempatan ni juga nak kongsi pandangan begini ya Najib dan Haris. Apabila gambar rajah ditunjukkan tersebut adalah kita mengukur year on year punya growth. Maksudnya bila kita bicara tentang Q1 2022, kita membandingkan kedudukan ekonomi kita pada Q1 2021 ya. Tapi kita kena faham bahawa kalau kita nak tengok pergerakan kesihatan sebenar ekonomi kita ketika mana terutamanya kita masih lagi berada dalam krisis dan kita masih lagi dalam proses pemulihan, maka lebih elok ya kalau penganalisis dan juga sesiapa saja kalau kita melihat quarter on quarter punya pertumbuhan. Maksudnya kita membandingkan pertumbuhan suku pertama 2022 berbanding dengan suku keempat 2022. Jadi kita boleh lihat kat situ lebih baik adakah 3 bulan yang pertama 2022 itu adalah lebih baik berbanding dengan 3 bulan terakhir 2021 iaitu Oktober, November dan Disember. Jadi kalau kita lihat keadaan tersebut, maka kita akan dapat trend yang menunjukkan bahawa sebenarnya ekonomi kita menunjukkan satu pemulihan dan juga satu keadaan yang positif ya. Tetapi ialah bila kita berbandingkan dengan tahun yang 2021 dengan tahun 2022 keadaannya berbeza ya. Okey, Dr. Yusof, kalau kita boleh bawakan juga angka pembuatan untuk kita melihat bagaimanakah bacaan kita menjelang Jumaat ini. Kalau boleh kita bawakan Haris, untuk pembuatan kita, apa angkanya sebenarnya pada ketika ini? Ya, sebenarnya ianya cukup positif, Najib, apabila kalau kita lihat bagi bulan Mac, nilai jualan berada pada tahap 144.6 bilion ringgit, peningkatan 13.9%, bilangan pekerja 2,287,325, peningkatan 2.4%, gaji dan upah 7,842.9 ringgit iaitu 4.4% dengan nilai jualan pekerja 63,222 11.2%. Jadi pada ketika ini kita nak melihat juga dari segi nilai jualan mengikut subsektor utama di mana antaranya adalah yang boleh saya kongsikan, kita ada 5 di sini, peralatan elektrik dan elektronik 25.9%, dan antara yang meningkat adalah seperti makanan dan minuman, peralatan elektrik dan elektronik, mineral bukan logam, petroleum meningkat sekitar 6.3%, dan tekstil, pakaian kulit dan kasut. Jadi secara rumusannya boleh saya katakan bahawa terdapat peningkatan ataupun nilai jualan mengikut subsektor ini jelas menampakkan sesuatu yang begitu positif, Najib, menuju ke hadapan dalam pemulihan ekonomi kita ini, Najib. Okey, Dr. Yusof, kalau kita melihat data pembuatan ini positif dalam banyak perkara disebabkan oleh aktiviti ekonomi sudah pun berlangsung semula, dibuka semula. Namun apa downside risk, apa risiko yang mungkin akan merencatkan sebarang jangkaan unjuran pertumbuhan untuk suku pertama maupun suku kedua bergerak ke hujung tahun? Baik Najib, sebelum kita bicara tentang risiko itu, kalau kita lihat data yang dibentangkan oleh Haris tadi ya, memang kita nampak bahawa sektor pertumbuhan, sektor pembuatan itu menunjukkan pertumbuhan yang positif dari segi nilai jualan. Dan kalau kita ingat tadi, sebentar tadi, angka tadi iaitu nilai jualan sektor elektrik dan elektronik itu yang
menjana paling besar jualannya, iaitu sekitar peningkatan sekitar 25.9%. Saya nak beritahu kat sini bahawa sebenarnya kalau kita lihat di ground sana, apa yang berlaku untuk sektor E&E ni dan sektor pembuatan secara keseluruhannya, Najib, sebenarnya itu nilai tersebut sebenarnya bukanlah nilai yang potensi sebenar sektor E&E ni sebenarnya. Sebenarnya potensi kita lebih boleh pergi jauh lagi, boleh melepasi 30% jualan tersebut. Tetapi apa yang bermasalah di luar sana adalah kebetulan saya ada sedikit maklumat berkenaan dengan situasi sektor E&E terutamanya di Penang sana mereka menghadapi kekurangan pekerja. Jadi masih banyak lagi vacuum kosong di sektor di kilang yang mana tidak diisi lagi oleh pekerja. Kerana kita faham bahawa pekerja asing yang meninggalkan Malaysia masih lagi banyak kekosongan yang ditinggalkan dan proses matching itu sedikit mengambil masa. Jadi pertama, Najib, kita cerita tentang risiko tadi, kita kena memastikan bahawa kalau kita nak memastikan momentum pertumbuhan sektor pembuatan terutama E&E dalam konteks ini untuk terus memacu ekonomi Malaysia, kita kena pastikan vacuum kekosongan pekerja tersebut tidak boleh ditinggalkan terlalu lama, kerana jika ditinggalkan terlalu lama akan mewujudkan kekurangan pekerjaan dan akan memberi impak kepada produktiviti dan juga pengeluaran sektor E&E dan seterusnya akan memberi kesan kepada potensi keseluruhan ekonomi Malaysia. Faktor yang kedua juga kalau kita pertimbangkan, kalau melihat perkembangan sektor pembuatan dan juga keseluruhannya, Najib, berkaitan dengan rantaian bekalan yang terganggu disebabkan oleh pasca pandemik ini dan juga disebabkan oleh beberapa perkembangan geopolitik yang berlaku di luar sana. Jika rantaian bekalan ini terus menjadi gangguan sepanjang tahun ini, kita masih lagi cenderung untuk menunjukkan ekonomi yang positif, tetapi potensi sebenar ataupun kekuatan sebenar yang kita perlu push ke depan tu tidak dapat nak dioptimumkan disebabkan oleh kekurangan pekerja tadi yang pertama saya beritahu tadi, dan juga disebabkan oleh rantaian bekalan global yang terganggu pada ketika ini.